Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 10 Julai bersama saya Khadijah Faisal. Jutaan umat Islam dari seluruh dunia memenuhi setiap ruang di Arafah bagi ibadat wukuf pada kemuncak haji tahun ini. Menyaksikan jumlah jemaah terbesar sejak pandemik COVID-19 melanda 2 tahun lalu. Jumaat lalu, perhimpunan di Arafah menjadi kemuncak ibadat rukun Islam kelima itu dengan jemaah haji sibuk melakukan ibadat seperti berdoa dan membaca Al-Quran di puncak Jabal Rahmah di mana khutbah terakhir disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan mereka tiba di Padang Arafah dengan berjalan kaki atau menaiki bas dari kemah-kemah berdekatan. Ibadah haji lazimnya sangat mencabar dengan suhu panas ekstrim di mana rata-rata jemaah haji memegang payung untuk berlindung daripada cuaca panas dan terik matahari. Jumaat lalu, suhu di Arafah mencecah 44 darjah Celsius seperti yang dilaporkan stesen televisyen milik kerajaan Al-Akhbariyah. Instead of using the umbrella, I'm just using the hat to cover, my face from getting the heat, and then, from the sun, yeah. بلا شك أن أهمية معلومات الأرصاد أصبحت كبيرة جدا وأن هناك وعي كبير من قبل الجهات التي تتعامل مع حجاج بيت الله بأهمية هذه المعلومات لتسيير حركة الحجاج بالمشاعر المقدسة نظرا للظروف المناخية التي يشهدها العالم. Dalam pada itu, bilangan jemaah yang ramai mencetus kebimbangan akan penularan COVID-19, terutama susulan ramai jemaah haji tidak memakai pelitup muka walaupun media dilaporkan pemakaian pelitup muka di tempat suci adalah wajib. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Kesihatan Muhammad Abdul Ali berkata, setakat Khamis lalu tiada kes COVID-19 dikesan dalam kalangan jemaah haji walaupun tidak menjelaskan sama ada ujian saringan telah dilakukan. Bagi musim haji kali ini, Kerajaan Arab Saudi menghadkan bilangan jemaah kepada 1 juta orang, termasuk 850,000 dari luar negara. Menurut media Arab Saudi, kira-kira 21% jemaah haji tahun ini dari negara-negara Arab dan lebih 53% dari benua Asia. Pada 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, sekitar 2.5 juta umat Islam dari seluruh dunia dibenar menunaikan haji. Bagaimanapun, angka itu merosot kepada beberapa ribu pada 2020 dan 60,000 pada 2021. Dalam pada itu, Jabatan Tertinggi bagi Hal Ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mengumumkan kejayaan fasa pertama Pelan Perdana Musim Haji tahun ini apabila tiada insiden yang dilaporkan berlaku dalam kalangan jemaah haji. Perkara itu diumumkan Ketua Pengarahnya, Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sudais dalam satu sidang media semalam. Memetik Saudi TV, Sudais berkata pelan itu yang menumpukan aspek operasi dan bertujuan menawarkan perkhidmatan terbaik dan berkualiti kepada jemaah haji telah mencapai matlamatnya. Pelan operasi yang disifatkan terbesar pernah dirancang dalam era COVID-19 itu dilancar pada Jun lalu dengan berpandukan 10 langkah utama di bawah matlamat strategik wawasan 2030 Arab Saudi. Sementara itu, statistik Haji 2022 yang dikeluarkan pihak berkuasa Arab Saudi menyatakan jumlah jemaah haji mencecah 899,353 orang. هذا يشرفنا مستقبل ضيوف الرحمن هذا يشرفنا شرف لنا يا رب تودي بسالمين غانمين بلدهم يا رب يشرفونا في كل دقيقة وكل ثانية هذه بلدهم الثاني يا رب. أنا شعوري إن أنا كنت داخلة عند الكعبة أكني داخلة الجنة، حاجة جميلة، حاجة رائعة بجد، ربنا يتقبلها مني ومن كل الحجاج يا رب يا رب. Jumaat lalu setelah selesai wukuf di Arafah, jemaah haji menuju ke Muzdalifah yang terletak di Arafah dan Mina. Mereka bermalam di sana sebelum melakukan aktiviti melontar jamrah yang menjadi simbolik merejam syaitan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Jumaat lalu, masyarakat dunia dikejutkan dengan kematian bekas Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe setelah ditembak dari arah belakang ketika menyampaikan ucapan berhampiran stesen kereta api di wilayah Nara. Abe, 67 tahun, terkena 2 das tembakan yang mengenai leher dan dadanya sehingga menyebabkan pendarahan serius serta degupan jantung terhenti.
Terdahulu, bekas pemimpin itu menyampaikan ucapan dalam satu majlis menjelang pilihan raya kira-kira jam 11.30 pagi waktu tempatan sebelum seorang lelaki datang dari arah belakang. Video rakaman menunjukkan Abe berdiri di atas pentas ketika tembakan kuat disertai kepulan asap. Sejurus tembakan, Abe terus rebah dan mengalami pendarahan sebelum dikejarkan ke hospital wilayah Kasihara. Seorang lelaki yang dipercayai suspek turut bergelut dengan pasukan keselamatan sebelum dia ditahan. Media tempatan termasuk NHK melaporkan Abe sebelum ini dalam keadaan cardiorespiratory arrest, iaitu istilah yang digunakan di Jepun sebelum kematian disahkan secara rasmi oleh pakar perubatan. Sementara itu, beberapa pemimpin utama dari seluruh dunia melahirkan ucapan takziah dan berduka cita atas pemergian bekas Perdana Menteri itu. Rata-rata mereka menyanjung tinggi atas jasa dan sumbangan yang diberikan dalam pembaharuan ekonomi hingga ke peringkat dunia. Saya menerima perkabaran pemergian mantan Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe dengan rasa sangat sedih. Mewakili kerajaan dan seluruh keluarga Malaysia, takziah diucapkan kepada keluarga mendiang, kerajaan serta rakyat Jepun di atas pemergian beliau. 我们注意到这一突发事件，并感到震惊。我们关注事态发展，希望安倍前首相脱离危险，早日康复。我们当然愿意向他的家属表示慰问。 Abe merupakan Perdana Menteri Jepun yang paling lama berkhidmat dengan memegang jawatan itu sejak 2006 sebelum memegang jawatan itu sekali lagi pada 2012 hingga 2020. Beliau bagaimanapun terpaksa berundur kerana mengalami masalah kesihatan berkaitan usus. Baik, kita beralih ke Sri Lanka. Pergolakan politik di Sri Lanka semakin memburuk apabila yang terbaru tabung kewangan antarabangsa IMF menyuruh supaya ia dapat diselesaikan segera bagi meneruskan rundingan pakej bantuan kewangan. Ya, susulan Presidennya Gotabaya Rajapaksa mengumumkan akan meletakkan jawatan Rabu depan. Kenyataan itu dibuat setelah ribuan penunjuk perasaan menyerbu kediaman rasmi dan sekretariatnya semalam. Peserta demonstrasi turut membakar kediaman peribadi Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe atas kemarahan terhadap kegagalan pentadbiran negara itu dalam menangani krisis ekonomi. Sementara itu, IMF dalam satu kenyataan berkata, organisasi itu berharap agar pergolakan dapat diselesaikan bagi membolehkan dialog mengenai program yang disokong IMF disambung semula. Dalam pada itu, gesaan turut disuarakan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken supaya pemimpin Sri Lanka segera menunjukkan komitmen memajukan negara dan bukan mana-mana parti politik. Terdahulu, Rajapaksa terpaksa melarikan diri sebelum penunjuk perasaan berkumpul dan menyerbu perkarangan kediaman rasminya bagi menuntut peletakan jawatan. Pasukan tentera terpaksa melepaskan tembakan ke udara bagi menghalang orang ramai membanjiri Istana Presiden. Sri Lanka diisytiharkan muflis apabila gagal membayar balik hutang luar berjumlah $51 bilion Amerika Syarikat dan kini dalam rundingan bersama IMF bagi meneruskan pakej bantuan kewangan. Sekian Global Hijrah untuk minggu ini. Jangan lupa Global Hijrah edisi Bahasa Arab Jumaat ini jam 8.45 malam di TV Al-Hijrah dan menerusi Facebook TV Al-Hijrah. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.